Tuan-tuan dan puan-puan, bersama saya menyampai 11.30 kita nak membicarakan ibadat umrah yang tuan-tuan dan puan-puan sudah buat keputusan nak pergi umrah dalam masa terdekat ni. Saya ingat tarikh penerbangan tuan-tuan dan puan-puan tak sama. Ke semua ni satu penerbangan ke ni? Tak sama kan? Apapun pekerjaan ibadat tu sama. Apa yang kita kena buat tu sama. Pertama, kita dalam sesi sejam setengah ni, 2 jam plus ni, kita nak tahu, nak buat ibadat umrah ni, apa saya kena buat. What to do. Lepas itu, kita akan ambil masa know how, bagaimana membuat. Apa yang kita kena buat tu, kita akan bariskan 1, 2, 3, 4, 5. Bagaimana membuat tu adalah bicara detailnya. Dan tuan-tuan dan puan-puan ada pembimbingan sepanjang perjalanan haji umrah ni. Jadi, hari ni saya beri maklumat yang basic. Dan kita adakan sedikit sesi pertanyaan. Jika ada apa-apa perkara nak bertanya. Tetapi sepanjang perjalanan, bertanyalah dengan petugas syarikat yang sudah punya pengalaman. Selain daripada mengurus pengalaman membimbing ibadat, juga mereka sudah berpengalaman. Boleh bertanya pada mereka. Dan jika mereka masih sangkut, umpamanya tak dapat memberi penjelasan, biasanya mereka akan hubungi saya di sini untuk mendapatkan penjelasan lanjutan berkaitan dengan know-how, bagaimana membuat, terutamanya tawaf. Tuan-tuan dan puan-puan, ayat yang saya bacakan tadi merujuk kepada ayat 196 surah Al-Baqarah. Tunaikanlah haji dan umrah kerana Allah. Kerana Allah, kita kena jelas betul-betul. Kerana Allah, kerana perintah dia. Kita pergi ni kerana perintah Allah. Bukan kerana saya dah ada duit, orang lain dah mana pergi, saya belum pergi lagi, saya nak pergi. Bukan kerana itu. Kerana apa? Kerana perintah Allah. Allah suruh saya pergi, saya pergilah. Jadi bila saya pergi, saya tertakluk dengan perintah-perintah Allah. Dan kerana Allah juga, kerana saya nak tambah sifat tunduk patuh saya kepada Allah, sifat ibadat saya kepada Allah. Di sini saya dah solat, dah berzikir, dah berzakat, dah berpuasa bulan puasa. Saya belum lagi mengerjakan satu ibadat mengelilingi Baitullah dan berulang alik Safa ke Marwah dan ibadat sa'i. Mengelilingi Baitullah tu adalah tawaf. Sebelum daripada itu, untuk pekerjaan ibadat umrah ni, saya kena tinggalkan keluarga, rumah tangga, kerja untuk tempoh masa tertentu untuk menambah sifat taat saya kepada Allah dengan ibadat-ibadat selain solat dan ibadat yang berkaitan di tanah air ni. Di sana saya akan tambah dengan mengerjakan ibadat di tanah haram Mekah, di Masjid Haram yang pahalanya berganda-ganda banyaknya, tak kurang satu ibadat semasa berada di tanah haram Mekah nanti lebih besar ganjarannya daripada 100,000 ibadat yang sama. Seperti solat 2 rakaat di Masjid Haram nanti, ganjarannya lebih besar daripada 100,000 rakaat sembahyang tepat selain Masjid Haram. Termasuk tempat kita ni. 2 rakaat solat ni besar ganjaran dia. Kali dengan lebih 100,000. Berapa lebihnya Allah yang tahu. Jadi ulama kata lebih ikhlas, lebih bersungguh satu orang mengerjakan ibadat di sana. Termasuklah ibadat yang tak ada tempat lain, ibadat tawaf. Mengelilingi Baitullah dengan syarat-syarat tertentu, sa'i. Dan bercukur, bergunting. Bercukur bagi lelaki afdal, bergunting bagi perempuan. Ini ibadat. Dalam ibadat umrah, berganda-ganda ganjarannya. Kerana Allah. Jadi saya pergi umrah ni untuk menambah ibadat saya kepada Allah. Tambah dari segi bilangan ibadat, sembahyang sunat tu tak padanlah dengan sembahyang fardu campur rawatib. Di sana kita akan tambah lagi beberapa sembahyang sunat yang munasib kita lakukan semasa berada di tanah suci
Mekah dan juga Madinah. Tunaikanlah haji dan umrah. Umrah ni haji kecil. Kerana Allah, kerana saya nak kerjakan ni, kerana Allah perintah saya nak buat, kerana saya nak tambah sifat taat saya kepada Allah. Kerana Allah juga bermaksud, saya hanya dambakan, saya hanya mahukan redha Allah. Kita boleh pergi haji, boleh pergi umrah. Bagi kita sekarang ni umrah lah. Kita tak pergi. Dan kadang kita boleh tak pergi, dicela sangat. Orang yang ada kemampuan untuk sampai tanah suci, mengerjakan haji dan umrah, dia tak pergi sampai dia mati. Maka tidak ada halangan baginya untuk mati sebagai Yahudi atau Nasrani. Maknanya dosa tak mengerjakan haji termasuk umrah ni, dan kadang kita mampu tak pergi, maka kita mati sebagai Yahudi maknanya, atau Nasrani maknanya kita akan menerima azab. Seperti mana Allah Ta'ala azab orang Yahudi dengan siksa yang berat. Demikiannya Nasrani, kita akan disiksa sama, dan kadang kita mampu tak pergi. Jadi kita tekadkanlah bulat hati kita ni, nak pergi umrah ni sebagai haji kecil, kerana menjunjung perintah Allah Subhanahu Wa Ta'ala.